أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengurniakan kita umur yang masih panjang daripada 1437 Hijrah menuju pada 1438 Hijrah, yang kita terkadang tidak rasa kehadiran umur tersebut. Walaupun umur ni dia sampai sehinggalah habis ajal dan tempoh yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kata kita tak perasan? Sebab setiap kedatangan pertambahan umur itu, ramai di antara manusia masih leka, masih lawa dan masih lalai daripada mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ini kita nak sembang-sembang sikit pasal hijrah. Adakah kita termasuk orang yang berhijrah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun adakah kita duk lagu tu ya, yang berhijrah adalah tahun sahaja, waktu sahaja, daripada dulu sampai sekarang duduk macam tu je. Maka sebab itu marilah sama-sama kita kurniakan kebaikan pada diri kita sendiri untuk letak diri kita dekat dengan Allah, berpandukan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah cerita dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Ya, Allah kata dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang beriman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman itu, wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, yakni orang yang mengaku dia beriman, dia berhijrah dan berjihad menuju Allah. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, di atas jalan-jalan Allah, tak pernah berhenti untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, dia sentiasa buat hijrah dan jihad itu semata-mata mencari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan berhijrah untuk mencari sesuatu duniawi. Kenapa hijrah rajin penuh? Sajalah bulan 10 nak tutup pemilihan surau-surau dalam Selangor, maka kok-koklah dengan hijrah ini menjadikan aku pengurusi pula. Jangan buat gitu. Dia tak payah bak lobby ni semua tak payah. Ya, baik. Maka kita harus fikir sejenak. Bila Allah kata orang yang beriman itu siapa? Orang yang sentiasa berhijrah, tak berhenti berhijrah. Bukan berhenti di situ aja, dia tak berhenti berhijrah. Daripada buruk pergi kepada baik, daripada baik menuju kepada penuh kebaikan dan menuju ke arah kesempurnaan. Memang tak sampai sempurna, tapi menuju ke arah kesempurnaan. Dalam Al-Quran kata, bila orang yang walladzina hajaru mesti wajahadu, orang yang berhijrah mesti ada halangan. Dia perlu berjihad, mesti orang benci. Itu saja nak tunjuk alim lah tu. Kan ada je. Dia kena wajahadu fi sabilillah. Jihad ni pergi jalan Allah. Tak apalah selagi kita bertepatan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kami para dai ni hak ceramah pun begitu juga kena. Ada gigi ceramah lepas tu tak bagi dah. Blok terus pun ada. Sebab AJK dia lebih cerdik pada hak bagi ceramah. Dia bagi dia mengeluarkan fatwa bahawa sesat.
Dia lah keluar fatwa. Nabi tak keluarkan fatwa begitu. Dia. Maka hati-hatilah, insya-Allah betulkan. Jadi malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita fikir sekejap. 1437 Hijrah dulu dan masuk 1438 Hijrah kini, maka bila kita bertambahnya umur, jangan disangka semakin panjangnya umur. Maka bertambahnya umur bermaksud kita sedang menggunakan banyak dah pemberian Allah Ta'ala, yakni tempoh yang dia bagi, kontrak yang dia bagi. Saya beri contoh saya sendiri. Seandainya Allah bagi pada saya 50 tahun hidup, tahun lepas umur 45 Allah bagi, jadi tahun lepas baki ada 5 tahun lagi. Masuk je tahun ni, bermaksud saya bukan panjang umur. Saya semakin dekat pada mati. Baki kontrak baki, mati saya cuma baki tinggal 4 tahun daripada 5 tahun. Orang yang lumba lari 100 meter, daripada meter yang pertama, dia semakin laju dan semakin laju, semakin dekat kepada garisan penamatnya. Itu sebenarnya. Tapi terbalik dengan kita. Kita terbalik. Semakin membesar, semakin dewasa, semakin mengumpul dunia kita. Semakin membesar, semakin dewasa. Sebab tu insya-Allah malam ini kita nak kupas salah satu daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala melalui tajuk kita itu, umur 40 jangan albah, yakni jangan leka. Umur 40. Allah khabarkan dalam Al-Quran khusus buat kita yang umur 40 dan ke atas. Dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-15. Siapa yang ada handphone boleh buka, download dah 10 tahun, baca je belum. Ya kan? Jadi boleh buka dalam tu. Ini download ke main. Macam-macam ada kat situ. Sahih Bukhari lah, Sahih Muslim lah. Mengalahkan ustaz dia, tapi bacanya tak. Dia buka Facebook aja. Ya, maka jom kita fikir sejenak peringatan. Dan ada ramai yang mengaku dengan saya, dia kata, ustaz, loh, ada ke peringatan untuk umur 40? Oh, rupanya orang Islam yang tak faham Al-Quran, dia tak tahu. Allah dah hantar peringatan 1500 tahun dulu dah dalam Al-Quran untuk orang yang umur 40 dan ke atas, lelaki maupun perempuan. Ya, Allah khabarkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Itu berada di dalam surah yang ke-46 ayat 15, surah Al-Ahqaf, iaitu yang berarti bukit-bukit pasir. Surah Al-Ahqaf ni dia mengajar kita tentang orang yang umur 40. Jadi kalau saya tengok di sebelah sini, yang ni bukan 40 dah ni. Tu menuju 60, 60 lah. Terus sampai ke sana, pergi ke belah belakang, rasanya lebih daripada 40, banyak lah. Dah terlebih banyak. Takut bila terlebih dia tak tahu pesanan dalam Quran dan dia leka, dia tidak mengambil pesanan dan SMS atau WhatsApp yang Allah hantar pada dia. Kawan datang dia tahu, tapi yang Allah hantar dia tak perasan. Akhirnya dia kata, iya ke? Ada ke? Iya ke? Gitu. Ya, jadi peringatan kita insya-Allah ada dalam Al-Quran, tak payah pakai kitab lain, cuma kita saja yang tidak mengambil pengajaran. Apa Allah kata dalam Al-Quran? Dalam mafhum dan maksudnya, dan kami wajibkan manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Waktu pertama kali Allah perintah kita ni selepas sujud pada Allah, lepas tu buat baik, wa bil walidaini ihsana, buat baik pada mak bapak kita. Tak kisahlah siapa. Saya selalu pesan dengan orang perempuan,
Orang perempuan bila suami duk sibuk jaga mak bapak dia di kampung mengambil berat, maka katakanlah boleh, tak ada masalah. Syukur sebab suami awak daripada golongan orang yang beriman pada Allah, dan itulah tanda dia menghuni syurga Allah Ta'ala. Jangan duk kata, bang, asyik-asyik mak bapak awak, asyik-asyik mak bapak awak. Hukumnya haram ketika itu dia menyatakan sedemikian, sebab mak bapak mertua dia adalah mak bapak dia sendiri. Saya teringat ketika saya buat satu program live di TV9, program Halaqah, tajuknya Mertua Mulia. Nabi SAW kata, siapa-siapa yang maki hamun mak bapak orang lain, Nabi tuju pada mak bapak mertua, maka dosanya seperti dia maki hamun mak bapak dia sendiri. Macam itulah keadaan kalau dia buat baik. Sebab tu kaedah dalam agama, suami kalaulah dia ada kemampuan, ya, dan di sebelah mak bapak mertua dia itu tak ada orang yang mampu nak jaga mak mertua dia, maka dia wajib ambil berat pasal mak mertua dia, sama seperti orang perempuan. Ya, jadi kita buat baik. Ini pesanan awal. Orang insya-Allah bila kita buat baik dengan mak bapak, insya-Allah anak-anak buat baik dengan kita. Lah ni perangai kita pun pelik, nak balik kampung tinggal anak-anak di sini. Anak-anak pun pelik, ikut kita pelik. Kan? Abah nak balik-balik apa? Abah balik kampung dah, kami malas nak balik kampung. Tu. Ini perangai tak elok. Dan mak bapak kata, elok lah abah balik menyemuk, abah habis berat tu. Dah kayak gitu. Kalau terpaksa, paksa anak kita balik. Paksa, insya-Allah hari ini kita buat, dan esok-esoknya Allah akan bagi nikmat pada kita. Ibunya yang telah mengandungkannya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan juga menanggung susah payah. Allah bila disebut mak bapak, Allah angkat ibu dia. Ayah tak apa. Ayah kalau ibu mati tak lama nikah lain lah. Ayah kalau ibu, kalau ayah mati rasa sedih. Tadi saya mengajak di session 4. Ada seorang anak murid lama lah, suami meninggal. Dia tanya macam-macam. Dia kata, Ustaz, saya ni kalau boleh nak pergi tiap-tiap hari pergi kubur. Tiap-tiap hari nak pergi kubur, nak pergi duduk tu, betapa rindu dia. Kita kalau bini mati, bukan kata tiap hari, setahun sekali time raya pun tak mau singgah. Kan, ya? Yang paling takut tu orang perempuan hebat. Saya cukup suka tengok perangai dia ni, bagus. Cuma kadang-kadang dia kadang-kadang dia jadi tak berapa elok sikit. Yang tu saja. Sebab apa? Sebab kita itu manusia. Ibu Allah angkat masa mengandung. Tak payah cakap. Bini saya mengandung anak saya, anak yang kelima, anak kami yang kelima. Baru 3 bulan kandungan dah tak boleh tidur dekat bawah, tidur atas kerusi malam. Tadi mereka bagi saya kerusi malam, boleh rehat sat. Patut bagilah tilam. Bagi kerusi malam. Dah tidur atas kerusi malam. Perut tu dia macam ni, mengandung nala ke. Keluar ya Allah 5.76 kg. Tu anak 5, orang lain 3 point berapa, 4 point berapa, kita keluar 5.7 berapa tu. Ada orang kata, Ustaz, besar mana Ustaz? Tengok bapak sudah nak terkejut berapa. Ya? Nikmat Allah Ta'ala bagi, kepayahan memang payah. Hak tu kita bukan nak tekan sangat, tapi nak ambil peduli juga. Sehinggalah Allah kata sedang tempoh mengandung serta menceraikan susu bagi anaknya itu selama 30 bulan. Kandungan 9 bulan, menyusukan anak 21 bulan. Itu baru cukup 30 bulan. Lah ni ibu-ibu lah tak mau menyusukan anak, dia buat pergi Zumba. Pergi Zumba lah, aerobik lah, itulah, inilah. Last kali anak 2 tahun permulaan memang kena bagi susu orang, sebab nak bagi gen dalam tu DNA orang. Kalau keluar kita bagi susu lembu, pergi cek DNA esok separuh lembu, separuh orang. Marah bunyi boh lembu. Sebab itulah ni manusia. Orang nak tangkap orang tak boleh, tapi guna anjing. Anjing tangkap orang. Anjing pun pening lah ni, patut kita dekat anjing. Ni anjing tangkap orang.
Kita terpaksa guna anjing untuk mengelak manusia rompak rumah kita. Anjing kata aku tinggi darjat daripada mereka. Tapi tak perasan. Itulah manusia. Allahu Akbar. Ya, maka sebab tu marilah kita cek tengok anak-anak kita lah. Anak-anak kita macam mana gaya besok, bila jadi apa-apa jangan marah dulu. Cek dulu masa mula-mula dalam kandungan. Dan kemudian dia menyusu macam mana dan sebagainya. Maka itu semua yang memberi kesan. Berapa lama? 30 bulan. 9 bulan dalam kandungan dan campur lagi 21 bulan ketika menyusu. Maka itu baru boleh berhenti. Dan setelah ia besar, ini poin kita. Setelah ia besar dan sampai ke peringkat dewasa yang sempurna umurnya, sempurna kekuatannya, yakni 40 tahun. Allah bagi tahu tetap sempoi punya, tetap 40 tahun. Umur dia sempurna, akalnya sempurna. Biasanya lelaki dan perempuan umur 40 tahun, dia tidak akan bertindak secara melulu. Atas jalan raya hampa nak horon, biar dia. Dulu masa umur 25 hampa cuba horon tengok. Dia lepas kita potong, lepas tu dia ikut belakang ten sampai habis. Samsing. Tapi lah umur 40 dia tenang. Bukan dia sakit tak, dia sihat. Umur 40 dia sihat. Kenapa? Tapi dia jenis sabar. Umur 40 rumah dah ada, duit pun dah banyak, bini dah ada, bukan dekat satu, mungkin 2 dan 3. Kan ya? Anak-anak dah ada, harta dah ada, semua dah ada. Sebab tu bila orang putih guna Life Begin at 40 tu, ya sebenarnya dia ambil daripada ayat Al-Quran. Nabi diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Nabi dilatih ketika umur 36, 37, 38, 39 di Gua Hira supaya berkhalwat, mendiamkan diri bersama Allah Ta'ala. Kita khalwat lek, berdua-duaan. Berdua kalau dengan jantan tak apa, ni berdua dengan tak betul tu, berkhalwat gitu. Nabi SAW dilatih sebelum diangkat menjadi rasul ketika umur 40. Orang perempuan pun masa umur 40 ni nampak macam Mak Datin tu. Handbag mahal. Dulu jongoy. Dulu. Ambil gambar dulu jongoy. Lah ni tengok baju, dahsyat. Beli baju sutra. Ada bunga-bunga besar, bunga kecil, bunga renjong, ada macam-macam lah. Handbag, tengok tudung warna hijau, baju hijau, handbag hijau, kain hijau. Jadi incredible hak semua serba hijau. Lah ni semua, dia umur 40 dia makin nampak cantik. Orang perempuan lah umur 40, kita tengok pun berkenan tu. Hak muda-muda tak kenan, mereka lulang. Tengok hak 40 berkenan. Kan, itu ketika sampai umur 40, semua cukup. Semua elok, tambah-tambah akal, cukup sempurna. Tapi kadang-kadang manusia leka. Masa umur 40 tu sepatutnya dia dah kembali pada jalan Allah Ta'ala. Kita umur 40 lah masa tu nak perbesar umur. Umur 40 lah nak pergi makan ni, anak-anak dah besar lah, pergi masuk sekolah. Umur 40 bukan kita nak pergi masjid. Dah nanti umur 60 baru pergi masjid. Tu kalau sampai 60. 40 kena mula lah. Kan 40 tu kira terlambat. Lagi itu pesanan kalau siapa yang belum sampai 40 jangan rasa selamat. Takut hampa tak sampai 40 tu mati tu. Sebelum 40 dah mati lah. Tu kan. Yang ni yang sampai 40 pesanan ni, peringatan. Maka tolonglah supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan diri kita sampai saja umur tahap 40. Apa orang buat? Apa yang Allah cerita dia perlu buat ketika umur 40? Maka hendaklah dia itu berdoa dengan berkata. Dia berdoa. Perkara pertama orang umur 40, apa yang dia kena buat? Dia kena berubah, dia kena berhijrah dengan memperbanyakkan doa. Pasal apa? Sebab selama ni kurang doa. 40 tahun kurang macam tu ya. Doa tidak, apa tidak. Kenapa tak doa? Sebab rezeki banyak kan. Anak mana dia minta, 6 orang dia beri. Tak pernah doa pun. Cuy. Tu bini nombor 1. Bini nombor 2 pun tak doa, dia main juga. Tak ada siapa bagi pun. Allah bagi. Pergi kerja. Masa pergi interview, tak pernah doa pun pergi interview. Pergi interview terus dapat kerja. Dapat kerja pula, bukan jalan-jalan kerja. Kalau ikut dia tak layak dapat tu, tapi Allah bagi dia. Allah kata dia layak, maka dia dapat nikmat besar lebih daripada orang lain. Tapi dia terlupa berdoa sebab nikmat dia terlalu besar.
Tuan-tuan dan puan-puan, 2 minggu lepas, minggu hari Khamis lepas, saya forum di Menara KBS, Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Forum Doha. Saya panel pertama, panel kedua Ameng Spring. Dan moderatornya Ustaz Tirmizi Qari Halaqah. Ameng Spring cerita dia punya kisah hidup dia. Bagus ya? Yang tak bagus itu dia masuk Gegar Baganza pula. Yang tu yang tak bagus. Masuk Gegar Baganza. Dia berubah bagus ya itu lah. Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya kena tangkap tu bukan hukuman sebenarnya, satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Betul? Satu benda hak dia tak boleh buat dekat luar. Kenapa Allah Ta'ala tangkap dia? Sebab dia suruh berhenti, tak mau berhenti. Bagi pi kena apa pun dia tak berhenti kat dengan dadah tu. Lagi Allah tangkap. Sebab apa Allah tangkap? Sebab Allah sayang kat dia. Nak pergi berhenti ya? Tangkap-tangkap tak boleh buat apa kan? Masuk kat mana? Penjara, keluar. Dalam pada tu Allah rencanakan lagi satu tangkapan. Tok Imam kena tangkap. Oh dia, Tok Imam kena tangkap. Kan Tok Imam macam ni, dia okey. Tok Imam kena tangkap. Pasal apa? Tok Imam makan duit zakat. Dia ambil zakat. Ambil duit zakat tu sebenarnya bukan banyak. Nak repair kereta yang Tok Imam pun satu. Hang nak repair kereta yang pakai duit zakat. Buat apa? Plan dah. Aku esok dapat balik sebelum hantar dekat, sebelum serah duit zakat, aku nak bayar kan? Tapi sampai masa Allah tak bagi sebab dosa dia besar. Tu duit zakat. Mana boleh pakai dulu, bukan hang punya. Kalau terpaksa pinjam, pinjam lah. Masa tu kalau tak ada duit, hang dah kutip zakat, hang pergi minta lah dengan pusat zakat. Kalau betul lah. Tapi tu imam pun bila mai duit di mata kita ni RM kalau RM memang kalah. Lepas tu ada orang simpan dalam rumah 30-50 juta. 30 orang kira tak habis. Tu banyaknya tu. Punya besar nikmat. Akhirnya Allah rencanakan lagi Ameng Spring duduk satu sel dengan tu imam. Pasal apa? Sebab Ameng dia masuk dalam penjara dalam keadaan dia ditangkap, dalam keadaan dia tak henti baca Quran. Alif bata pun gagal merata. Allah hantar tu imam hak cerdik sikit dalam bab Quran ni, duduk satu bilik dengan dia, lantas dia duduk belajar secara tidak formal. Duduk dalam tu. Duduk selama 2000 hari. Dia kira melalui hari. Dan daripada dia tak kenal alif bata lompat. Lah kita tanya ni hukum apa? Idgham mutaqaribain. Kita hak nak masuk penjara tak reti. Lepas tu kalau nak reti, masuk penjara lah. Ini idgham apa? Idgham mutajanisain wa idgham mutaqaribain. Baca ni makhrajnya ni, ya Allah, letak tempat keluar makhraj ni sebiji keluar. Tu tak benar, tak reti mengaji. Dan last sekali kita suruh dia mengaji surah Al-Duha. Dia hafal surah Al-Duha tu, tak apalah, Al-Duha tu tak panjang mana, tapi dia siap hubung dengan Taranum lagi. Sempat belajar Taranum dalam tempoh 3 tahun tu. Sebab tu saya kata itu sebagai anugerah. Tapi kita sebab tak kena tangkap, kita pun tak masuk penjara. Jadi tak berubah. Takkan nak tunggu masuk penjara baru berubah. Tu kan, bukan promosi. Promosi masuklah penjara untuk berubah, bukan. Tapi nak ambil cerita. Cuma takut dia risau. Saya sembang dengan muazzin. Kita contoh untung tuan-tuan dapat muazzin suara marvelous. Lagu hantar pergi kiri kanan dia kampui balik semua power dia. Cantik pun. Patut elok bagi mahir skill kat dia. Urusi mana urusi. Dah semua sedap kami suara dia. Buat pergi lagu apa pun. Dan ni kita duk sembang takut pasal apa? Umur 40 dia tak patah balik. 40 duk macam tu, 40 duk sangka 40 lah 60 lah. Dia tak sangka, dia tak tahu nak buat apa. Last sekali dia kena buat apa? Tu peringatan pertama sekali, kita kena doa, memperbanyakkan doa. Orang yang umur 40 mulai pada malam ini kita memperbanyakkan doa.
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran suratul Ghafir ayat 60, atau Al-Ghafir ni dipanggil surah Al-Mu'min ya, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah pada Allah, Allah akan mustajabkan. Mustajab itu sesuai dengan kemampuan hamba-Nya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktu nak berdoa, ikut doa Nabi SAW. Jangan doa ikut kita. Kita doa mudah. Kita doa minta duit, minta duit, minta duit, minta duit aja. Kita punya doa minta kejayaan, minta kejayaan, minta kejayaan. Kejayaan dah berlambak, dah main, dah minta lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Hartaku kecil, lebarkanlah. Biniku 1 empatkanlah. Minta bangun aku. Ya Allah, Kau kurniakan bagi anak aku yang ambil PT3 8A1. Minta. Andai Kau bagi 8A1, aku puasa 8 hari. Andai Kau tak bagi, tak jadilah aku puasa. Ukur Allah Ta'ala dulu. Punya jahatnya manusia. Jahat manusia. Orang puasa dulu, dapat berapa tak kisahlah, ni ukur, hang bagi dulu, hang bagi dulu. Rasa nak nerajang ni. Punya dahsyatnya ketakburan manusia. Jahat semua-semua manusia. Hak ada Allah ni pun kita kurang. Kita kurang bersyukur dengan nikmat yang Dia bagi. Ni hidup ni, saya dah 2 hari dah demam. Nampak ikut mulut, dah rasa macam nak mati lah. Tu yang pakai jaket sat ni, yang demam, tapi tak buat macam mana. Itulah Allah Ta'ala buat pada kita elok lah. Satu baru-baru kecil yang duduk kat dalam dada ni, nampak cantik. Kita mana dah payah pakai tong gas kat belakang. Nak pasal tak payah pakai tong gas pun elok aja. Kan? Kita makan bukan payah pakai gobek. Tahu gobek? Apa orang KL? Orang Kedah tahu gobek kan, yang makan sirih. Kita tak payah pakai duduk baru nak makan dah. Dalam perut siap ada mesin tolong proses. Tak payah. Ini kalau tidak semua pakai makan bubuk belaka, blender. Itu dah makan tak ada nikmat. Tu nikmat Allah bagi. Gigi, berapa jenis gigi ada, daripada gigi kancing, gigi tu, macam-macam gigi Allah bagi. Tapi tak perasan. Bila perasan? Bila dah tak ada gigi baru perasan. Walau ni susah nak makan. Tu masa dah tak ada dah baru kita perasan. Saya suka bawa kita supaya fikir asatlah pemberian Allah Ta'ala bagi. Kadang kita selalu lupa, ya? Sebab tu tugas pertama kita minta doa pada Allah. Sebab kita tak cukup kuat. Tambah ketika umur 40 ni jadi ustaz pula, masuk TV, orang kenal tu ramai. Orang kenal tu ramai. Hantar WhatsApp malam-malam, semoga ustaz tidur dalam mimpi yang indah-indah. Kita kalau nak layan malam tu boleh layan tu. Hantarlah gambar. Mau jadi dulu. Tapi buat tak peduli, sebab bini duduk sebelah. Bini cek dulu ni siapa ni, tak delete woi. Allah Rabbi, banyak ujian besar, ujian sangat besar. Tak ada ujian lain pun. Ujian tu lah pada kita. Cuma kadang-kadang kita fikir juga, elok juga duk main Shah Alam selalu ni. Kan? Saya dulu ulang pergi Melaka lah, baru balik pada Melaka minggu lepas. Ni esok nak pergi Kedah lagi 3 hari, Penang apa semua. Jumaat, Sabtu, Ahad. Singgah dulu khutbah dekat Ipoh, lepas tu pergi Bukit Penajam, kuliah subuh di Lubuk Kawah, Jitra. Lepas tu rata-rata pergi. Elok kat kadang-kadang fikir, kalau simpan, kalau ada rumah satu lagi bersama dengan orang rumah lah, tu kan, bagus juga. Tapi tak sampai hati lah, sebab kita tak cukup kuat. Kita tak cukup kuat. Banyak benda yang kita nak buat lagi dalam hidup kita daripada satu banyak benda. Tapi siapa nak buat pergi lah. Kan, dia cuma nak bagi tahu kepada kita tugas pertama, kita tak cukup kuat, jadi minta pada Allah Ta'ala. Di dalam berdoa kepada Allah, perkara pertama sekali, tolong puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Simple. Rasa pemalas sangatlah. Alhamdulillah. Udah
selesai. Sambung apa? Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ustaz, panjanglah Ustaz. Kita memang bab agama, kita memang terasa panjang. Hak lain okey. Hak lain okey. Sanggup pun tak main malam Ahad, tak main masjid pasal apa? Ada live gegar Baganza. Sanggup. Ustaz, depa suara best. Memang Allah Ta'ala bagi suara best-best. Allah nak bagi supaya dia tu jadi amanah dan kita menggunakan. Ni, hantar pergi masuk kilauan emas, mesti menang ni. Ya betul. Betul ya. Confirm menang. Lenggok dia siapa pun tak boleh lawan. Tapi nak buat apa? Menang di dunia, kalah di akhirat. Sungguh kan. Jadi sebab tu kita jaga supaya buat semua nikmat. Allah bagi semua kena gaya belaka. Semua kena gaya. Tapi bagaimana kita mencorakkan kehidupan kita, hak tu yang paling penting. Okay? Yang tu yang paling penting. Jadi kalau tanya saya teringin nak masuk Gegar Baganza, boleh pukul senang-senang kan? Tak suruh. Tapi kita lah ni nak kena jawab dengan Allah Ta'ala. Jadi untuk kita jadi kukuh di sebalik kelemahan kita, minta pada Allah. Pertama, puji Allah, Alhamdulillah. Kedua, selawat atas Nabi SAW. Ketiga, minta ampun. Minta ampun dulu. InsyaAllah kita akan capai kejayaan selepas dosa kita diampunkan. Cuba tengok dalam Al-Quran, surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Kalau kita buka dalam kitab Mishkat Al-Masabih, ada 4 orang tanya, ni pasal istighfar, pasal minta ampun ni. Ada 4 orang tanya kepada Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, kampung kami kemarau, hujan dah lama tak turun. Susah nak minum, susah nak masak, susah nak bersuci, susah segala-gala. Bagaimana cara untuk menurunkan hujan, ya Hasan Al-Basri? Kalau tanya kita, buatlah pembenihan awan. Ya, kita pun buat pembenihan awan. Buat benih, elok dah tebal dah awan isi, kira-kira nak turun, Allah perintah angin tolak turun kat Jakarta, padat muka kita. Sebab buat ikut tulang pak kerat, tidak bersandar dengan Allah. Kata Hasan Al-Basri, kalau nak bagi turun hujan, buat apa? Istighfar. Astaghfirullah. Ada astaghfirullah panjang nak kita baca. Panjang baca tak faham nak buat apa, baik tak payah baca. Kita baca panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nabi selalu baca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Riwayat Imam Muslim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Pendek sikit. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu. Kalau rasa malas sangat, astaghfirullah, dah selesai. Tapi dalam hati ada renungan dan ada hajat, seperti kita meminta pada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita. Minta ampun. Orang yang kedua tanya, ya Hasan Al-Basri, aku ni daripada kecil sampai lah miskin. Mak bapak keturunan aku miskin. Motong getah mai kat aku, motong getah harga turun pula tulah ni. Lagi teruk lah, tak ada apa dah. Getah pun tinggal 4 pokok, 5 pokok, nak makan apa? Maka Hasan Al-Basri kata apa? Kalau orang miskin nak jadi kaya, maka istighfar. Bukan buat benda lain, kita buat benda lain tu. Kita cuba berniaga ni, cuba berniaga tu, cuba istighfar belum. Niaga dulu, kita guna tulang pak kerat kita dulu. Sepatutnya kita sadarkan terus dengan Allah Ta'ala. Orang yang ketiga tanya, ya Hasan Al-Basri, aku nikah lama dah, anak seorang pun tak ada. Mereka boleh buat tim bola, nikah belakang pada aku. Semua kembang. Setiap tahun kembang mereka dapat. Aku tak ada seorang pun nak buat projek macam-macam. Kan, bawa pergi sana, bawa pergi sini, segala macam lah. Tapi tak juga.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 4 orang yang tadi itu, yang istighfar, yang ditanya kepada Hasan Al-Basri. Yang pertama, dia kata kampung ni kemarau, hujan tak turun, minta hujan, istighfar. Yang kedua, dia kata bahawa dia ni lahir miskin, sampai ketua miskin, macam mana nak jadi kaya? Istighfar jawapan. Yang ketiga, dia dah kahwin, lama dah kahwin, tapi tak dapat anak. Macam mana nak bagi dapat anak? Kalau kita kata tak apa, nikah seorang lelaki. Kalau kita secara asas otak itu, tapi dah Hasan Al-Basri tak kata gitu. Hasan Al-Basri kata istighfar. Dan yang keempat, ada orang tanya, kami ada dusun, kami ada kebun, tapi tak ada berbuah, tak subur. Macam mana nak menyuburkan keadaan itu? Maka Hasan Al-Basri jawab, istighfar. 4 soalan, 1 jawapan. Orang ditanya balik, ya Hasan Al-Basri, bagaimana mungkin dalam keadaan 4 soalan cuma 1 jawapan? Hasan Al-Basri kata, bukan ini jawapan aku, ini jawapan Nabi Nuh AS, yang Allah rakam sebutan Nabi Nuh dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Kata Nabi Nuh, mintalah ampun pada Tuhanmu, wahai kaumku. Surah Nuh, surah Nabi Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Nescaya kamu ketahui Allah itu Maha Pengampun, akan turunlah hujan lebat bagimu, diperbanyakkan harta yang melimpah ruah, diberi anak bina, dan dijadikan bagi kamu kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, yakni supaya dia jadi subur. Habis. Simple. Ubat untuk orang berjaya dalam hidup adalah istighfar. Simple. Cuma kita gagal, kita tinggal. Kita istighfar bila? Waktu bila kita rasa kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan istighfar itu adalah penawar duka dan pengobat sengsara. Itu je, simple, sangat simple. Kalau ikut dalam Al-Quran, malam tadi saya ceramah di MBI. Bukan Majlis Bandara Ipoh, kan, Masjid Bukit Indah Tambak. Cerita tentang tu, istighfar ni macam ni, kejayaan dunia. Istighfar, Allah bagi nikmat dunia, nikmat cukup baik, kebaikan dunia dia jadi baik. Istighfar, Allah tolak bala. Istighfar, Allah tambah kekuatan. Ada dalam cerita dalam surah Hud dan sebagainya. Maka sebab tu, perkara pertama sekali, kita kena minta, kita kena berdoa, kuat doa. Umur 40 buat apa? Perbanyakkan doa. Dan doa yang jangan harapkan doa imam baca je. Doa yang disarankan dalam Al-Quran adalah doa kita sendiri. Waktu bila? Sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam akhir, jam 4 pagi dan ke atas. Moga-moga di saat itu, kalau riwayat Imam Muslim kata, akan turun Allah Azza wa Jal di langit dunia, Baitul Izzah. Tapi jangan fahami Allah itu pergi ke mana-mana dan turun ke sana kemari. Jadi cuma nak bagi tahu dalam ayat tu, Nabi nak bagi tahu bahawa Allah menghampiri hamba-Nya. Dengan Allah menunggu, apabila dia minta ampun pasti diampun, apabila dia berdoa akan pasti dimakbulkan doa tersebut. Waktu bila? Sepertiga malam yang akhir. Okey, jadi berdoalah, berdoa mengikut sunnah Nabi SAW. Dan mintalah sesuatu yang besar daripada bukan dunia ni. Dunia ni dah ada, dah tak payah. Kita tak pernah minta doa sarapan pagi ada, makan tengah hari ada, segala macam ada. Siap bungkus lagi. Malam ni dah makan? Ada, kan? Tak pernah minta pun. Ada je. Kejap lagi kalau ada lebih bungkus buat balik. Jangan dibiarkan gitu je. Ini asyik AJK je bawa balik. Mana asyik? Tak ada. AJK kena. Iya betul. Angkat-angkat bungkus balik, jangan membazir mata-mata. Sebab apa? Itu nikmat yang Allah bagi. Tak pernah minta, cukup segala segi. Mana ada pernah doa? Tak pernah. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Ya. Jadi apa yang kita nak doa? Doa ikut Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hindari aku dari azab jahannam.
hindari aku dari siksa kubur, hindari aku dari kelalaian dunia, hindari aku dari fitnah mati, hindari aku dari kejahatan Dajjal. Ada 5 doa komplit kalau kita doa. Sahih Bukhari. Ya Allah, minta jauh daripada api neraka Jahannam. Apa dapat? Jauh daripada api neraka Jahannam. Duduk mana? Syurga. Dan dia tak ada tafakur. Ustaz, saya neraka tak nak, syurga tak nak. Saya nak duduk tafakur je. Apa hukumnya? Kau bodoh lah tu. Cerita paling mudah je. Allah bagi untuk kita syurga, tapi kita tergedik-gedik cari neraka. Jadi buat apa? Usaha sedaya upaya. Nak masuk syurga, cari apa? Cari redha Allah. InsyaAllah cari redha Allah. Buat apa-apa pun cari redha Allah. InsyaAllah. Bina keikhlasan dalam hidup kita. Nak hijrah kena bina keikhlasan. Lepas tu bila kita tengok macam Aming dia cerita tu, Allahu Akbar, kita tengok seronok. Dia kata dia khatam Quran dalam tempoh 2000 hari tu tak boleh nak kira banyaknya dia khatam Quran. 30 dah, 50 dah, lebih pada tu. Sebab tak ada kerja lain. Haji Quran aja kerjanya. Sebab tu saya kata kat Aming, awak beruntung, cuba buka tulisan Abuya Hamka. Abuya Hamka. Abuya Hamka ditangkap oleh kerajaan Indonesia, dimasukkan dalam penjara. Kononnya dia mengajak orang lain supaya menentang kerajaannya. Apa dia buat dia? Dia kata bila orang tanya dia, berita tanya, ya Abuya, apa perasaan tuan? Masa dia keluar dah, apa perasaan tuan? Kena penjara ni selama 2 tahun. Dia kata tak apa, lega hati, Alhamdulillah. Pasal apa? Saya dapat menghabiskan tafsir Al-Azhar. Boleh tulis 2 tahun tu, sempat tulis habis kitab tafsir Al-Azhar. Kalau tak masuk, tak dapat tulis sebab dia berceramah merata. Tu pemberian Allah Ta'ala. Tapi kita janganlah tunggu sampai nak masuk penjara baru kita nak dapat buat. Janganlah tunggu macam tu. Sementara yang ada law ni gunalah kesempatan itu. Baik. Jadi buat apa? Itu kena perbanyakkan. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Apa dia yang kedua? Allah Subhanahu Wa Taala kata dia berdoa dengan doa apa? Wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya tetap bersyukur atas nikmat yang kau beri padaku dan kepada kedua ibu bapaku. Maksudnya minta doa supaya kita jadi golongan yang bersyukur. Syukur dengan umur yang kita dapat hari ini. Selalu saya kata, ada orang warga emas, saya gangsa lagi, perak tak dapat lagi. Umur 40 sampai 50 itu warga gangsa, 50 sampai 60 itu warga perak, 60 ke atas itu warga emas. Semua pemberian Allah ini dia bagi secara berbeza-beza. Cuma kita saja tak ambil. Walau dia tak penting, panjangnya umur tu tak penting. Walaupun Nabi kata dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Nabi mengatakan orang yang paling hebat adalah orang yang umurnya panjang dalam melakukan kebaikan. Tapi orang yang paling bodoh dan jahil adalah orang yang umur panjang tapi dia tidak melakukan kebaikan, malah dia melakukan amal buruk. Bukan amal soleh, tapi amal toleh, amal buruk. Ni kita ada lah ni dalam hidup kita ni, apa yang kita buat, berapa banyak mengaji Quran yang kita mengaji, dan berbanding kita duk cari harta dunia. Kita duk cerita selalulah waktu pengajian bulanan kita, rumah kita beli 20 kali 70, tak puas hati tambah belakang 20 kali 10, tak puas hati tambah depan 15 kali 10, sampai tak ada tanah, tak ada rumput dah, semua sibin belakang. Dapat anak uri buah lampasu. Ingat uri tu boleh tumbuh ke? Ingat tanam bunga. Tanah dah tak ada lah. Punya banyaknya nikmat Allah bagi, dan kita sendiri tak rasa, tak bersyukur. Malah kita kadang-kadang kufur dengan nikmat Allah. Daripada 3 bilik jadi 6 bilik. Tak apalah, anak ada 5 orang, semua seorang 1 bilik, mak dengan ayah 1 bilik. Anak pertama menikah, keluar. Anak kedua masuk universiti, keluar. Anak ketiga masuk MRSM, keluar. Sampai yang ada dalam rumah dah sekali. Tinggal baki ada 2 orang. Seorang pekak, seorang rabun, seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Satu je tinggal. Anak-anak keluar daripada rumah kita, dia pergi beli dekat seksyen berapa-berapa, seksyen 7, kau kaya sikit ke apa.
Atau dia pindah pergi Johor kan, kat mana kan gitu gini, dia tak duduk rumah kita yang tu. Last sekali dia jual. Kita mati esok, dia jual. Dia jual bagi seorang sikit. Ini pun satu perangai. Ni ustaz, saya nak tanya. Tadi kami dah 5 beradik. Ayah tinggal lebih kurang dekat 1 juta lah dia. Dekat 1 juta dia tinggal. Kami dah 5 beradik, 3 perempuan, 2 lelaki. Rumah tu harga dia 1.2 juta. Kira nak bahagilah. Kalau kami jual rumah tu, kami bagi sama banyak, apa kata ustaz? Saya kata hampa masuk neraka. Reta kami ya ustaz. Memang bukan reta, memang reta hang. Tapi hang ambil reta dengan cara yang tak dibenarkan dalam agama. Agama pesan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa terutamanya cerita dah bahawa harta yang ditinggalkan oleh si mati itu wajib difaraidkan. Dalam Quran kata satu ayat itu merupakan bahawa suatu ketetapan hukum Allah yang tidak boleh diubah. Tapi kita ikut suka hati. Allah dah bagi tahu siap-siaplah bila suami mati. Siapa dapat? Yang pertama, isteri lah hartanya 1/8. Mak bapak si mati 1/6, 1/6. Anak perempuan 1/4 kalau dia seorang. Kalau dia 2 orang dan lebih, 2/3 bagi sama banyak. Anak lelaki 1/2 setiap seorang. Habis. Selesailah yang tu. Oi, dak dia kata ustaz, kami nak bagi adil sikit. Dia secara tak langsung dia mengatakan bahawa hukum Allah itu tidak adil. Betapa jahatnya manusia. Akhirnya siapa kena? Nombor 1, mak bapak yang dia dah mati tu confirm kena. Kalau dia tidak meninggalkan ilmu pada anaknya bahawa harta itu perlu difaraidkan. Tapi kalau dia dah bagi dah ilmu, dia pun tak mau buat, dia pun tanggung sendiri ya. Okay? Jadi kami tak, dia kata ustaz tak, kami ingat nak bagi seorang sama banyak lah. Lelaki perempuan semua 200,000 jadi cukup lah. Lebih kurang macam tu lah katanya. Saya kata bahawa itu suatu ketetapan yang tidak boleh diubah. Ya, tapi itulah manusia bila dia gagal berhijrah. Salah satu daripada hijrah Nabi kata al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, yang sebenar-benar hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Man hajara, ya, dia orang berhijrah ini apa? Dia hijrah sesuatu apa yang Allah larang dia tinggalkan. Yang tu. Jadi kalau nak hijrah semua tinggal. Lah ni kita susah sangat nak tinggal satu benda yang kecil, nampak kecil tapi besar. Rokok. Nampak AJK pun sama. AJK. Ya betul. Dan kita kata ke AJK dululah. Kan? Bagui dia kejar tu bagui. Dia kejar tu bagui tapi dia duk pam benda haram masuk dalam badan dia. Pam haram, masuk haram. Lepas tu pandai-pandai ubah pula tu. Dia kata tak haram ustaz, itu makruh. Hang pandai-pandai ya ubah hukum. Rokok ni memang haram dah satu dunia kata haram. Tak ada siapa kata makruh kecuali ulama tu pun isap rokok juga. Yang tu lah. Dengan nak mohong apa macam tu. Kalau dia pun nak isap rokok lah, jangan isap rokok di masjid. Kalaulah di pejabat-pejabat ada tempat kita tak boleh isap rokok, di hospital tak boleh, di tempat-tempat awam tak boleh, tiba-tiba di rumah Allah kita buat bagi jadi boleh. Kan teruk nampaknya. Hina kita rumah Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam tu. Tapi tak perasan kan sebab kita tak rasa rokok tu haram. Alah tak ada apa ustaz. Pakai jubah ke main? Sahabat pun ada. Tu kan. Nak buat macam mana? Sebab tu hijrah, dia bukan perlu hijrah zahir. Tak payah tukar tiba-tiba pakai jubah. Pakai baju Melayu boleh orang Melayu. Pakai baju Jawa kalau orang Jawa tak ada masalah. Asal tutup aurat sudah. Tapi kalau tak pakai jubah bagus ya. Tapi jangan bila kita pakai jubah tapi perangai tak elok, maka kita akan lambangkan sunnah Nabi, dia jadi rosak. Jubah elok lah. Udang garam dekat kat mulut baik. Habis tu kena ramai je ke.
Nak beritahu semua-semua tuan-tuan. Hak ni kita kena kuatlah sikit. Hijrah lah insya-Allah. Kalau ya tak boleh sangatlah hisap rokok di rumah. Jangan hisap rokok dekat masjid. Nampak tak elok. Memang tak elok semua. Ya, sebab benda haram kita bawa ke masjid. Jadi yang tu minta doa supaya kita jadi orang yang bersyukur pada Allah. Apa arti syukur? Terima semua nikmat Allah yang Allah bagi dan kembalikan semua nikmat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil nikmat sihat, umur, maka pergunakan itu untuk sujud kepada dia. Ambil nikmat, demam sikit, buat apa? Minta doa. Ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Minta doa pada Allah. Dengan demam, Nabi SAW kata demam dia panas. Satu panas, ada saya duduk mengajar dekat Al-Munawwar section 13, kuliah duha, mereka ada 2 kelas satu hari. Ya, terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi kata bab demam di dalam satu hadis, Nabi kata banyak hadis, 2-3 hadis. Demam, orang yang kena demam tu Allah bagi dia panas di dunia sebab Allah tak mau bagi dia kena panas api neraka di akhirat. Jadi orang yang kena demam ni patut dia kena kata Alhamdulillah. Lepas tu dia usahalah untuk cari ubat, jangan duk biar demam gitu saja. Kena usahalah untuk buat amalan. Sebab jangan duk komplain. Apa-apa yang kita tak berapa pandai, jangan komplain. Maka kita ikut sunnah Rasulullah. Itu syukur. Simple, saya selalu kata syukur, tak payah duk komplain. Apa maksud syukur? Guna nikmat Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan guna nikmat Allah. Kita guna nikmat Allah. Cukup elok jogging 10 km. Boleh kita setiap hari. Lalu depan masjid, lalu depan surau, singgah doa sembahyang subuh. Jogging dulu, jogging. Ada berbasikal. Bagus. Saya duk main daripada Bukit Beruntung ikut Gatri. Laluan motosikal Gatri tu hebat manusia. Boleh kata saya ingat 100-200 basikal pun kadang-kadang ada. Mereka duk training. Tapi salah. Kita nak training, nak sihat, tapi ikut Yahudi. Pakai baju seluar ketat, nampak berketui-ketui. Mana boleh macam tu? Pakailah selok track bottom macam biasa. Ini macam mana Yahudi pakai, hang pun ikut pakai. Dia tak payah nak pakai selok ketat tu. Lelaki maupun perempuan tak boleh. Basikal tu tak apa, naik je basikal, pakai benda elok-elok. Ni kita nak semua nak turun. Kita dah jadi bodoh. Tapi sepatutnya kita orang yang bertamadun. Orang yang bertamadun adalah orang Islam. Orang Islam tutup aurat, dia cukup sempurna. Orang yang tidak bertamadun adalah orang Barat. Pakai seluar dalam, pakai baju dalam, jalan merata-rata. Tu hak tak pakai baju dia sama seperti orang zaman batu. Dia tak ada baju. Yang majunya kita, yang bertamadunnya kita. Makin tutup, makin tutup, makin tutup. Eloklah tu, Alhamdulillah. Cuma mulut dia tak ada tutup, pokok. Itu satu. Kena lagi. Patut orang perempuan pun baguslah. Tutup. Tapi mulut juga jangan tutup. Pepet tu kan. Ada saja dia komplain. Ya, maka sebab itu kita kena ambil nikmat Allah kembali kepada Allah Taala. Ingat tak Nabi kata bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, Tuan maksum, Tuan dijanjikan syurga, buat apalah amal ibadat sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi kata, ya Aisyah, salahkah aku nak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan pada aku? Tu nikmat kaki yang Allah bagi. Nabi berdiri sampai bengkak. Kita pantang tu imam baca panjang, mengeluh selalu. Apa tu imam ni tau? Orang nak cepat. Kalau nak ikut nak cepat manusia, tak dan sembahyang. Nak cepat aja, tak dan. Solat subuh pagi Jumaat, satu solat yang paling Allah sayang berdasarkan hadis sahih. Allah paling sayang sekali solat subuh di pagi Jumaat dalam keadaan berjamaah dan dibaca di dalamnya surah As-Sajdah dan Al-Insan. Imam ni elok dia baca, imam elok, makmum komplain. Tak payah buat lah. Orang semua nak cepat. Di zaman lah ni bukan macam zaman Nabi. Nampak? Sebab tu saya kata ada ramai manusia yang nampak cerdik bila cakap rupanya bodoh. Jangan cakap kalau tak erti. Kalau kita nak sibuk pasal ligat dunia, memang tak ada sempat. Solat pun tak sempat. Bukan kata solat dengan ceramah tak sempat. Memang tak sempat. Dulu sibuk nak pergi sana, nak pergi sini, balik nak tidur awal, besok nak kena pergi lagi, nak berlumba-lumba dekat highway lah, dengan jam lah, itulah ini. Karut, memang karut. Sampai kita tak ada ruang.
Al-Quran tak sempat. Memang tak sempat sungguh. Sampai dia kata, Ustaz, mai saya tengok rumah saya ni ada gangguan rumah saya ni Ustaz, ada benda kerah ni. Kerah lah, awak buat pakai simen dengan batu lah rumah. Memang kerah lah. Ada Ustaz, ni ada makhluk gaib ni. Kita selalu salahkan jin. Kan, kita selalu bila jadi apa-apa salahkan jin. Jadi apa-apa salahkan jin. Semua jin. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi kita buat benda karun. Akhirnya saya kata, baca surah Al-Baqarah dalam rumah. InsyaAllah setan keluar. Ustaz, panjang surah Al-Baqarah kan? Panjang Ustaz. Tak boleh tukar macam mana? Pasang CD? Dah, pasang CD. Akhirnya pasang CD. Pasang CD, dia tak ada roh. Dia tak ada roh. Tapi nak buat macam mana? Dah memang kaki pemalat. Nak buat macam mana? Sat ya, 286 ayat surah Al-Baqarah. Siapa hak biasa baca sat ya. Sat, dia tak lama mana kan? Cuma sebab kita ni tak pernah baca. Bukan kita jarang baca, tak pernah baca. Kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, habis mati tu pun tahlil arwah lagi makan 5 pinggan. Ayat 5. Takut. Syukur saya kata selalu orang perempuan ada komplain, Ustaz, kami ni duduk rumah tak ada nak duduk langsung ni. Kalutlah bangun pagi dalam keadaan Allah Rabbi, rambut tak ada sikat, supaya sikit rambut. Fikir anak, fikir lelaki, fikir itu, fikir ini dan sebagainya. Pakai baju kelawar saja. Senang baju kelawar. Tu kan. Habis anak bini semua baju kelawar belakang. Buat kerja dong-dang, pergi menyapu, tak lepas menyapu basuh pinggan, lepas basuh pinggan pergi tengok mesin tu, pergi tengok itu, tengok ni, tak dan. Akhirnya kita balik, dia dalam keadaan tak mandiri. Sibuknya. Lepas tu dia komplain kita, Ustaz, sibuk Ustaz. Saya kata eloklah sibuk, sebab sibuk buat baik. Kalau kita tak ada kerja semua tu, ada akan mengaji Quran? Mohong kan? Tengok kilauan emas ada. Ya, betul. Saya pesanlah tuan-tuan, kalau siapa ada dengar suara sedap-sedap, tak payah masuk lah kilauan emas tu. Kita ni emas dah. Guna emas tu untuk bertemu Allah Ta'ala. Jangan duk pergi menyanyi sampai batuk-batuk, kesian tengok. Kesian orang pergi menyanyi tu pun cucuk insulin dulu. Kesian. Betul ni. Kan? Kadang-kadang kesian. Saya, ialah kawan-kawan banyak yang tu hantar WhatsApp ke tu gini. Kita main daripada dunia tu dulu. Ya, saya main daripada dunia tu, walaupun saya belajar agama, saya main daripada dunia tu. Saya pernah buat album rock, Battle of the Band zaman 80-an. Ya, jadi saya kenal ramai lah pokok yang macam tu. Kita pun pernah duduk kat dalam tu. Kawan saya paling rapat dulu Dr. Sam Rasputin, ya, di RSM. Saya anak Malaysia ni. Kami masa buat persembahan, keluar penyanyi, patah balik di backstage, buka kitab Riyadhus Shalihin. Saya baca, dia dengar, dia baca, saya dengar. Sampailah dia ikut jemaah tabligh. Tu kan dia. Duk mengaji, nyanyi juga. Jadi dunia nyanyian ni dalam Quran sebut lahwal hadis. Satu benda yang bila dia diperdengarkan, dia membuat kita lara. Benda yang tak ada manfaat, kecuali dia membawa maksud yang baik. Yang tu boleh. Tapi kalau yang merapu-merapu, kita bukan ada lagu apa, aku cinta kepadamu, itu je. Hanya itu yang ku tahu. Itu je kau tahu. Nampak buruk nom kan ni? Ini boleh? Dah, sungguh. Hati-hati. Kita bukan reti, tapi kena ambil. Jangan jadi golongan lahwal hadis, supaya jangan jadi merapu tak tentu hala. Syukurlah dengan suara kita pergi mengaji Quran. Mengaji Quran pula jangan duk cerita ke orang. Mantap. Ni update status, alhamdulillah. Ambil gambar sejadah pukul 4 pagi tu. Duduk sila, ambil gambar ada Quran, ada sejadah, ambil gambar perang. Alhamdulillah, selesai 13 rakaat tahajud. Bodoh saya macam tu. Nabi kata itu golongan al-masakin. Bila dia buat amal, orang tak tahu, tapi dia cerita ke orang. Alhamdulillah, selesai memberi sumbangan kepada ibu tunggal yang kena tinggal dan hampir meninggal. Udah, habis selesai.
Tak payah cerita Allah Maha melihat, Allah Maha memandang. Tak payah cerita. Tapi kita dia lalai. Bila lalai sia-sia. Kan sahabat kita dulu dia bagi tahu arwah Ahmad Hasan. Dia kata apa? Usah dikau lalaikan aduhai insan, takwa kepada Allah Tuhan pencipta alam, Allahu Rabbi. Takwa sungguh. Dia bagi tahu jalan tu. Lalu ilah jalan-jalan yang diredai, segala tegahan segera dihindari, bawakanlah diri jalan takwa selalu, Allahu Rabbi. Bawa diri ke jalan takwa, insya-Allah. Tapi lagu tu kita tak dengar. Lagu lain kita dengar. Zindagi ek safar hai suhana. Kita duduk dengar lagu tu. Itu pun bagus. Itu pun tentang musafir. Zindagi ek safar hai suhana. Ya, mengajak kita bermusafir, iaitu berhijrah. Dia bagi tahu zindagi, hidup ini ek safar hai suhana. Ya, hidup ini macam sebuah perjalanan. Hidup daripada awal kita start merangkak, naik jalan, gigi tengok dah tak ada. Dah. Jalan lagi. Dia bukan makin mendekat, makin menunduk. Rambut dah tak ada. Kan ya? Kemudian lutut dah sakit. Itu tanda dia makin menunduk dan makin jatuh, turun pergi ke bumi balik. Tu sampai macam tu punya besar. Ya, Allah beri peringatan tapi kita tak perasan. Yang ketiga, selepas kita berdoa dan minta supaya kita jadi golongan bersyukur, dan berdoa lagi supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakan bagi aku kemampuan dan kesungguhan agar aku istiqamah dalam melakukan kebaikan yang Engkau redai. Hijrah. Nasyid hijrah hak kita duk dengar tu satu pembohongan paling besar. Satu Muharram detik permulaan, kau jangan bohong, itu pembohongan. Nabi bukan berhijrah pada 1 Muharram, Nabi berhijrah pada 27 Safar. Tapi disebabkan kita memang tak reti, maka 1 Muharram kita kata ma'al hijrah. Bersama berhijrah. Nabi hijrah pada 27 Safar, keluar waktu tengah hari rembang. Jangan duk percaya kata ada rumah Nabi tiba-tiba ada orang main keliling, kemudian ada 12 orang ke kumpulan-kumpulan penyangga nak bunuh Nabi, kemudian Nabi ambil pasir, kemudian Nabi baca ayat yang ke-9 ke daripada surah Yasin. Ya, apa ayatnya? Ingat Imam Tafiz. Ya. Waj'al dia ada hafaz kat belakang tu. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akhshaynahum fahum la yubsirun. Jangan percaya itu macam tiup baling sung. Tak ada satu pun hadis yang cerita pasal itu. Jangan pandai-pandai cerita Sayyidina Ali pergi tidur kat tempat tidur Nabi. Tak ada satu hadis pun cerita. Sebab Nabi keluar waktu tengah hari. Time tu bukan time tidur. Kan, tolong faham sikit. Baca riwayat yang sahih, jangan duk dengar cerita. Orang cerita banyak. Nabi keluar waktu tengah hari rembang. Dalam riwayat Imam Bukhari, bila Nabi bergerak daripada rumah tengah hari rembang menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Aisyah kata, awak pelik ingat Nabi tak pernah keluar time ni. Nabi dalam keadaan tutup kepala dengan kain ridak dia, tutup kepala itu tengah hari rembang. Tu hadis yang sahih kali. Lepas tu daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq, barulah Nabi keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dah selesai. Berapa lama? 8 hari perjalanan, pergi sana, pergi sini, melalui kepayahan lebih kurang 320 km sampai di Quba. Lepas selesai di Quba, baru masuk ke Madinah. Ya, jangan duk percaya Nabi Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi masuk kat dalam situ, kemudian tiba-tiba labah-labah buat sarang. Sarang. Hadis tak tahu tak mana dipamit, tak tahu.
Tapi yang duk sampai pun ustaz-ustaz tak tahu. Kan? Nak buat macam mana? Dia labah-labah buat sarang. Akhirnya orang Syiah cerita orang putih buat Spiderman. Labah-labah. Lepas tu ada pula tu burung merpati siap bertelur lagi. Siap bertelur. Dalam hadis cuma sebut satu ya. Bila mereka masuk tu, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku ketika aku mendongakkan kepala aku ke atas, aku nampak kaki-kaki mereka sedang bergerak mencari kita. Seandainya mereka menurunkan atau memandang ke arah bawah, mudah pasti kita ditangkap ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ini yang paling kita kena belajar. Ditolak oleh puak-puak Syiah, ditolak, dicerita oleh puak-puak yang jahat ni, dia kata apa? Dia buat cerita lain. Yang tu Nabi SAW kata, ya Abu Bakar, kita bukan berdua, tetapi kita bertiga di bawah naungan dan jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Tapi benda yang berat sebegini rupa, kita buang, kita nak tengok kisah. Alah, burung merpati. Burung merpati apa sangat? Berak atas kereta rosak. Yang tu saja. Spiderman apa sangat? Hadis tak sahih, tapi kita nak baca benda pelik. Akhirnya, mana sangkut satu awal Muharram, maka kita kata kita kena berhijrah. Berhijrah apa? Nabi berhijrah pada 27 Safar. Tapi orang Melayu kata Safar itu bala, Safar itu sial. Bayangkan Safar yang disebut oleh Allah 12 bulan dalam surah Taubah ayat 36. Allah khabarkan 12 bulan itu ciptaan Allah. Tiba-tiba kita kata sial. Bermaksud sial sendiri mendatangi kita sendiri. Tu, tolonglah fikir sebentar. Jangan duk dengar je orang bagi. Saya yang cakap ni pun tuan-tuan kena fikir. Rasa tak puas hati angkat tangan. Ustaz, lain macam dia dengar. Kata gitu. Tapi kalau saya menyebut tentang hadis, tentang Al-Quran, tuan-tuan, by hook or by crook, tuan-tuan kena terima. Sebab itu hadis yang sahih. Kita tak boleh menidakkan lagi. Itu penceritaan. Jangan duk cerita yang tu, cerita yang ni dan sebagainya. Macam-macam keadaan. Ya? Banyak kisah-kisah yang ditambah tokoh dan sebagainya. Kalau ikut bulan Muharram, katakan bulan Muharram, kita masuk bulan Muharram. Apa yang Nabi suruh buat bulan Muharram? Puasa. 9, 10 dan 11 Muharram. Siapa tak larat puasa 9 dan 10, siapa terlewat puasa 10 dan 11, siapa yang lembab puasa 10 saja, siapa yang tak larat lagi tak payah puasa. Satu hari pun tak boleh buat. 10 hari bulan tu pun tak boleh buat. Walaupun Nabi jamin diampun dosa setahun yang dulu, tu pun kita bongkak tak kabur. Heran, puasa sehari tak larat. Kacau bubuk seorang 5 kawah boleh. Sedangkan bubuk suruh, Nabi tak suruh buat bubuk pun. Ustaz, itu sunnah Nabi Nuh. Hang ngaji tang mana sunnah Nabi Nuh? Sunnah Nabi Nuh Ustaz ada dalam kitab. Ya Allah, tu mereka kata sunnah Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika tersandai di bukit judi dengan bahtera dia, maka Nabi Nuh turun ajak orang yang selamat ni kacau bubur. Ada siap bubur resepi dari dalam tu. Resepi dia kacang hijau dengan tepung gandum. Ingat ni Chef Wan ke? Allah. Dia tanya, Ustaz, apa komen Ustaz tentang sunnah Nabi Nuh? Senang ya komen saya. Nabi Nuh diturunkan untuk menyampaikan risalah besar agama. Tak dah dia nak kacau bubur. Kita ya puasa tak dah kacau bubur rajin. Tu bukan salah nak buat bubur Ashura, buat ya. Tapi jangan bersandarkan hadis palsu. Siapa yang buat bubur ini sunnah Nabi Nuh, ketika itu bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat dan haram. Tapi kalau tak nak buat makan, apa salah buat ya. Kacau nak buat makan. Yang grup perempuan buat ala-ala sebelah timur, belah Kelantan. Yang grup lelaki sebab banyak geng utara buat belah yang utara punya. Ada dia hantar kat rumah saya nak makan pun serba salah. Macam-macam dia hantar, macam-macam jenis. Dalam tapui itu macam-macam. Yang ni jenis ni, yang ni jenis ni. Ada yang campur dengan ginseng. Ni bubuk Ashura ni. Campur dia kata demi kesihatan dia kata. Ya, campur dengan ginseng. Ada yang campur dengan tongkat ali. Kalau campur tongkat ali saja tak apa, kita makan boleh kukuh sikit. Ini campur dalam satu bubuk, tongkat ali pun campur,
Lepas tu kan Cik Fatimah pun. Ini mana satu cerita ni? Dialah kalau kan Cik Fatimah makan jadi lembut terus. Kalau Tunggal Ali jadi kemas yang sikit. Kalau dua-dua ada kok jadi pondan. Dah selesai. Buatlah bagi patut-patut, jangan melampaui batas. Simple lah. Buat bagi elok-elok. Allah Rabbi, ini nikmat Allah bagi. Supaya itu sebab tu kita minta pada Allah supaya Allah bagi pada kita kekuatan untuk beramal saleh. Ya, amal dengan amalan yang Allah redha. Bukan amal yang sia-sia. Amal yang Allah redha bermaksud amal yang bertepatan mengikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk dalam jiwa dan keturunanku. Maksudnya kita minta supaya Allah bagi pada hidup kita ini nilai kehidupan yang baik. Bagi pada anak bini kita kehidupan yang baik. Semua penuh dengan hasanah, kebaikan dunia untuk kebaikan di akhirat. Doa. Tadi mula-mula berdoa. Yang kedua doa minta syukur. Yang ketiga minta beramal soleh. Yang keempat minta supaya kita termasuk golongan yang berakhlak sempurna. Adab yang baik. Duduk dalam keadaan kebaikan. Bila Allah datangkan kepada kita ujian, bagi kita kelebihan, maka kita kata Alhamdulillah. Bila Allah bagi kita ujian yang nikmat yang berupa ujian musibah, maka kita kata Inna alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak pernah komplain dengan Allah Ta'ala sebab kita tahu apa yang Allah hantar pada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jangan komplain. Bagi semua ahli keluarga jadi baik. Tanamkan bagi anak-anak kita dan pasangan hidup kita adab sunnah Nabi SAW. Fikir letak Al-Quran dahulu di hadapan. Jangan letak Al-Quran di bahagian belakang. Cari Allah bila dah nak ambil periksa, baru cari Allah Ta'ala. Jadi sebab tu nak capai kejayaan, saya kadang-kadang ada universiti pagi dan sebagainya. InsyaAllah bulan 11 ada forum bersama Samsul Yusof, anak Yusof Islam di UTM Skudai. Hujung bulan ni ada di KPM, College Professional Maram, Iskandaria, Perak dan sebagainya, macam-macam, rata-rata. Dan saya katakan satu saja, jangan cari corak dunia untuk berjaya, tapi carilah corak yang telah dicorakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah susah buat macam tadi, istighfar. Ini kita nak bagi jadi kita kuat main kat sini. Kita cari istighfar. Bersihkan jiwa kita. Dengan azan, kita akan dengar, bukan dengar ikut sini. Kita dengar ikut sini. Dengar melalui hati. Kalau tidak, dil tombak kering. Itu kan. Maksud, hati kita jadi gila. Tapi kalau hati kita bersih, kita dengar azan, Allahu Rabbi. Dengar sampai sini. Yang ni, dia hantar masuk ke dalam sini. Hati jadi berdebar-debar, hati kena pergi. Solat di rumah rasa tak berapa selesa. Sebab Nabi SAW, dia hanya solat di rumah ketika saat-saat lebih kurang 3 hari sebelum dia wafat. Ingat tak bila dia beritahu dengan Aisyah, ya Aisyah, suruh ayahmu jadi imam di masjid. Aisyah kata, ya Rasulullah, mana boleh ayahku dia solat, dia teriak bunyi kuat sangat, sok-sek. Memang perangai Abu Bakar Siddiq memang macam tu. Dia takut dan bertakwa kepada Allah. Aisyah dalam keadaan sakit Nabi tu, Nabi kata, Aisyah, pastikan ayahmu jadi imam. Tak boleh ya Rasulullah, ayahmu jadi imam. 3 kali Nabi suruh, maka dia bagi tahu ayahanda sesungguhnya Nabi perintah untuk jadi imam. Jadi dia pun jadi imam. Nabi pandang daripada rumah kita. Tahu kan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi, tahu kan, dia dinding bertemu dinding. Dia tengok Abu Bakar solat ni, Allahu Akbar. Mula aja Allahu Akbar, terresak-resak dan teriak. Iman pada Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat-sangat teguh. Kita tak rasa apa-apa. Semayang kan kata tak semayang, tapi tak rasa apa-apa. Semayang baca Quran ni bukan main. Baca Quran tadi tu bukan main, dia sedap. Power kami dah habis 15 muka surat. Semua cerita pasal riba belakang. Riba. Surah An-Nisa contohnya. Habis sadaqallahul azim. Pergi beli kereta. Dia nak pergi beli kereta hari tu, beli kereta pun riba juga. Orang tadi baca Quran. Tu manusia ada. Sebab tu
Bila kita melihat pada Al-Quran hari ini, dia tidak menjadi sifat pada kita yukhrijuhum minal dhulumat ila nur. Dia tidak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Hak tu paling takut. Jadi kita kena guna kesempatan ini, minta kepada Allah, ya Allah, kurniakan bagi aku, isteriku, anak-anakku, zuriat keturunan ahli keluargaku, diberi kebaikan kepada mereka. Maksud diberi kebaikan apa? Rahmat Allah Ta'ala. Yang tadi, ayat tadi itu, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu bila buat apa-apa cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak cari apa populariti dunia, bukan. Kadang-kadang kita kat masjid surau pun jadi, kami pernah jadi juga macam-macam tempat kat Bukit Beruntung tu ada 29 ke 32 surau masjid. Okey. Masjid tak banyak lah ni, ada 7 atau 8 tempat buat solat solat Jumaat. Masjid cuma ada 2 saja, Masjid As-Salam dengan Masjid Sayyidina Ali. Hak lain tu semua surau. Adalah ni ada masjid 3, Masjid Pro 2 lah ni. Kat surau paling banyak. Masa surau kita sewa rumah, okey, semua tenang, berdamai, dapat surau baru ya. Masa tu mula bergaduh. Kau tu nak lantik kau ni, kau tu nak lantik orang ni lobby, orang tu lobby, orang ni lobby, orang ni lobby. Sampai yang paling buruk, siap pasang banner. Jangan pilih mereka kerana mereka kuning. Jangan pilih mereka kerana mereka merah. Jangan pilih mereka kerana mereka Wahabi, mereka Salafi. Jangan pilih mereka adalah Habib. Tu kan. Pilihlah kami kerana kami Habib. Mereka saja yang betul, yang lain semua salah. Allah tu dalam dekat masjid dengan surau pun perangai tak senonoh. WhatsApp ni buka cerita keaiban manusia ni tak tahu. Tu yang buat tu siapa? Yang buat tu AJK belakang. Tu awak AJK kena selalu mengambil tahu. Dah semua 2 penggal jadi AJK. Hati busuk lagi. Hati busuk lagi. 2 penggal dah, kali ikut 2 penggal tiap-tiap hari balik masjid. Bila balik masjid, Nabi kata orang dengar ayat Quran, orang dengar ayat hadis, maka dia akan basuh penyakit-penyakit hati tu. Tapi kita dah busuk je tu. Maka kenapa? Sebab kita tidak termasuk golongan yang membaca dan bertadabbur dengan Al-Quran. Kita tak tengok apa yang Allah bagi pada kita. Dan seterusnya, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Tu orang 40 tambah-tambah yang dah 60 kan, yang dah 70. Maksudnya 40 dan ke atas, sifat kita adalah kena taubat. Hak Nabi buat tadi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, kau maha agung, maha tinggi. Terimalah juga taubatku ya Allah. Tu kena taubat pada Allah. Dan kemudian taubat ni kena selalu. Taubat bukan sekadar lafaz di mulut. Taubat ini bila kita lafaz di mulut, badan berhenti daripada buat jahat. Badan tu berhenti daripada buat benda-benda khurafat, benda-benda hak buruk dan sebagainya. Ustaz, dulu saya jumpa bomo saja Ustaz. Nak niaga pakai bomo, nak itu pakai bomo, nak semua pakai bomo belakang. Sampai laki tu telan ekor cicak dah lebih daripada 21 ekor cicak. Sekali telan 7, sekali telan 7, 7 kali 3 dia buat dengan bomo tu 21 ekor. Laki tu sampai jadi bodoh dah beli kurang macam cicak. Macam tu. Nak istighfar, nak minta ampun, Allah ampun tak? Pasti Allah beri pengampunan. Bertaubatlah dengan segera sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Minggu lepas ada satu kematian perempuan di kawasan saya. Kematian perempuan tu umur 50 tahun, ngam-ngam 50 tahun. Tak ada report kesakitan. Tak ada report langsung. Tak nak kata dia ada kencing manis ke, tak ada. Nak kata darah tinggi, tak ada. Sakit jantung, tak ada. Apa tak ada. Meroyan pun tak ada. Apa pun tak ada. Tiba-tiba satu hari dia demam. Laki bawa pergi hospital. Doktor kata tak ada apa ni, demam, cuaca tak mau elok. Bawa balik. Bawa selambak balik ubat. Baring tengah hari. Dia kata, bang, rasa macam
tak selesa badan, tolong hubung fix kat belakang sikit, kat bahu. Tolong picit sikit dia, tu tanda jantung. Sebab saya pernah kena serangan jantung. Tu tanda sakit jantung. Itu serangan kecil mula-mula datang. Kemudian dia kata nak makan tak lalu, dia rasa perut jadi keras. Itu juga tanda yang paling dekat dari teruk tu serangan jantung. Dia keras, dekat ulu hati tu. Kemudian akhir dia kata, bang tak apalah, tak jadi makan. Ubat pun tak makan, makan tengah hari pun tidak. Kita rehatlah. Dia pun baring dekat ruang tamu. Suami tengok isteri rehat, dia pun rehat juga di sebelah. Akhirnya suami jaga, isteri tak jaga lah. Habis hidup. Kematian begitu mudah berlaku. Zaman kita dulu, dengar-dengar mati umur berapa? 80. Siapa mati? Tok Leha? Tok Leha hujung kampung, 92. Jarang orang muda mati. Lah ni kita tengok, dah mati. Bukan tadi sarapan sekali ke? Tu. Maka peringatan yang paling besar tu nampak dah. Kita punya macam-macam dulu Allah beri petunjuk, tapi kadang-kadang kita terleka daripada mengingati Allah Ta'ala. Maka hijrahlah. Hijrah paling besar sekali, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah hijrah hati menuju Allah dan Rasul. Bawa hati, badan tak berubah lagi tak apa. Tak pakai jubah, pakai t-shirt je. Tak apa, main masjid dulu. Pakai kain batik jangan pakai kain pelekat. Pakai kain pelekat elok-elok apa semua, main masjid. Hak mula-mula jangan duk komplain. AJK tak payah duk tengking-tengking. Ni apa pasal pakai baju macam ni, biar pergi dia. Selagi dia tutup aurat, biar pergi dia. Lama-lama dia akan belajar sedikit demi sedikit. Kalau dah nampak kawan tu pakai baju tak berapa elok, bukan pergi marah, beli baju, sedekah kat dia. Duit masjid kan banyak. Duk simpan berapa? Ini daripada suka tengok, hujung tahun tengok, banyak duit masjid, Jangan duk simpan. Guna semua. Guna untuk orang sedekah, untuk guna. Okey, jadi kalau kita buat sungguh-sungguh, moga-moga kita dapat hijrah dengan hijrah yang sebenar, iaitu hijrah hati menuju Allah dan Rasul. Buat apa-apa, cek ke hati kita. Moga-moga hati kita ini dapat damai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa badan sakit sikit, tak apa. Badan sakit Ustaz, tak apa, sebab badan awak dah sihat lama dah. Umur 50 baru dapat sakit. Dulu 50 tahun dulu merata awak pergi. Tak ada apa pun lah ni, sakit sikit tak apa, insyaAllah. Ya, kita sampai sini dulu. Kita tutup khulasah dan kesimpulan kita. Umur 40, terutama yang atas daripada 40. Saya dah terlebih 6 tahun. Tu dah terlebih 20 tahun. 20 tahun. Okey, tapi dia tak apa lah. Setiap hari azan. Nabi kata apa? Orang yang melaungkan azan, Allah ampunkan sejauh mana suaranya didengari oleh makhluk, dan diberi banyak pahala sebanyak mana orang yang dengar. Tu, untunglah. Cuma yang tak untung bila siapa? AJK. Bila dilantik menjadi AJK, merajuk tak mau. Tak maulah Ustaz, tak maulah. Awak bodoh sampai macam tu. Kita bila jaga rumah kita pun dapat pahala. Tiba-tiba kita dilantik jadi jaga rumah Allah, kan pahala besar. Buatlah mana dekat patut, sudahlah. Saya pasal apa saya sebut AJK? Sebab mereka tengah mesyuarat. Saya tengok, bukan nak lobby, tapi nak bagi tahu kesilapan paling besar sekali ahli jawatan kuasa masjid dan surau. Mereka hanya dilantik menjadi AJK untuk bertugas, tapi mereka tidak diberi ilmu. Sepatutnya mereka ni bila dilantik, buat dulu kursus khas untuk mereka. Bagaimana mentadbir rumah Allah mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Bagaimana bila Tok Imam terkucil sakit perut dekat Seksyen 19 tak boleh main. Orang daripada belakang ni boleh main. Orang daripada belakang, siapa dia? Tok Siap tokang semua. Jadi imam. Tok Siap baca lebih kurang bunyi dengan Tok Imam ya. Tu baru betul. Ini bila Tok Imam tak ada, mereka pakai kau ni tengok kau ni, tengok kau ni, tengok kau ni. Dah. Ya. Yang paling lari sekali bendahari. Kan? Ada bendahari dia main time syorat ya. Setiap hari tak ada, dia bawa main report ya. Lepas tu dah lari. Imam tak ada ni. Sat. Ada orang kata nak terkencing, ada orang pergi cari cicak, orang ada orang kata-kata. Tu Imam tak ada. Takut pasal apa? Sebab bahayanya kita di masjid jadi AJK, kita ni jadi satu badan
yang mengajak orang lain untuk masuk syurga, tapi kita tak masuk-masuk kau. Mai orang, hampa kena masuk syurga. Kita sediakan jalan di syurga ni, tapi kita tak masuk kau. Sebab tu saya selalu tegur dengan AJK, terutama siap. Orang masa ceramah, hang dengarlah ceramah. Sikit-sikit nak pergi buat teh tarik, sikit-sikit nak pergi buat teh tarik. Nantilah sah. Teh tarik last minit lah. Marah AJK. Dah nak bagi tahu semua. Akhirnya esok 3-4 penggal jadi AJK, dia pun berhenti dah tua lah, tak boleh AJK. Akhir buat apa? Berhenti AJK buka gerai lah, buat teh tarik. Expert lah. Kita nak dia berilmu. Maka AJK yang baru dilantik nanti tolong sediakan satu modul bagi mereka, mendidik mereka supaya mereka ni dapat jaga rumah Allah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau jadi, ada orang pakar motivasi, ada satu syarikat event management, dia sediakan event macam mana nak masuk ke syurga, camp bina semangat, camp solat, camp tahfiz, camp itu, camp ini, dia sediakan. Dia buat, dia duduk kat situ. Dia buat orang masuk syurga, dia buat orang grup kedua masuk syurga, orang grup kedua semua pandai belaka, dia duduk gitu. Smart tahfiz, orang yang datang seminggu boleh hafaz 22 surah. Dia yang duduk situ 2 tahun dah tak hafal walaupun cuma 2 surah. Ini saya baru duk peringat ada satu syarikat yang mereka duk buat perangai macam tu. Jadi kita peringatkan insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita tak mau jadi golongan yang suruh orang masuk syurga tapi kita duk tahu juga kita tak masuk. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang umur 40 tolong banyak berdoa. Berdoa ikut sunnah Nabi. Doa minta akhirat lebih, bukan minta dunia. Dunia tak payah risau, semua dah ada dah. Ya. Yang kedua, jadi golongan yang bersyukur atas segala macam nikmat Allah, terutama umur Islam yang kita ada hari ini. Yang ketiga, minta ya Allah tolong jadikan aku dan keluarga aku ni orang yang menjadi orang yang beramal soleh. Jadi golongan yang amal soleh, bukan amal toleh. Yang keempat, minta supaya kita jadi golongan yang ada dalam kita dengan keluarga itu sifat-sifat baik, penuh dengan kebaikan. Dan yang kelima, minta supaya kita termasuk golongan yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan besar. Ini pesanan yang kita kena buat pada umur yang 40 dan ke atas. Moga-moga kita dapat peringatan yang besar daripada Allah Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. 1-2 soalan, persilakan. Ada lapang tu. Bau daripada jauh pergi bau tadi kata. Saya sesemua pun bau. Okey, baik macam biasalah. Siapa-siapa yang teringin nak bersedekah, saya alu-alukan. Saya tak bawa tabung, tapi mungkin AJK letak kot tabung dekat luar sana. Saya ada pondok pengajian yang mungkin beruntung pada teman-teman yang belum tahu. Saya pengetua Madrasah Raudhah Al-Ilmi. Siapa yang teringin nak bersedekah, dialu-alukan, moga-moga dia ini merupakan satu hijrah. Ya, hijrah. Saya malam tadi saya ceramah di Ampang dan ada seorang selepas itu jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ingat saya nak wakaf untuk seorang pelajar selama 5 tahun dia belajar. Dia nak bayar yuran belajar tu selama 5 tahun atas niat untuk arwah mak dia yang baru meninggal 2 minggu. Saya kata sangat-sangat dialukan. Sebab wakaf kepada pendidikan ni sesuatu yang sangat-sangat besar nilainya. InsyaAllah tabung tu mungkin pihak AJK letak dekat bahagian luar, bahagian perempuan saya tak pasti. Moga-moga kita diberi nikmat kasih sayang oleh Allah dan kita dipertemukan dalam dunia ni, dalam taman syurga. Moga-moga Allah pertemukan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami mohon padamu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa yang sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Dosa tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Dosa yang dahulu maupun yang semasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah.
dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin dan muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, golongkan kami dalam golongan hamba-Mu yang berhijrah hati menuju Allah dan Rasul. Golongkan kami dalam golongan hamba-Mu yang meninggalkan segala larangan dan kemaksiatan terhadap-Mu ya Allah. Golongkan kami dalam golongan yang sering berdoa, memohon menjadi hamba yang bersyukur, memohon menjadi hamba yang dikurniakan kebaikan, memohon menjadi hamba yang sentiasa bertaubat padamu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, andai sampai masa kami mati ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam kalimah syahadah la ilaha illallah. Matikan kami dalam mati syahid ya Allah. Permudahkan sakarat kami ya Allah. Permudahkan sakarat kami ya Allah. Permudahkan sakarat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Kau ampunilah dosa kami pada tahun-tahun yang lalu ya Allah. Kau jadikan tahun-tahun ini tahun yang penuh dengan barakah dan rahmat yang datang kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jangan Kau biarkan kami leka, melainkan Kau ingatkan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami berdosa, melainkan Kau ampuni kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami jahil, melainkan Kau ajarkan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami mati, melainkan dalam syahadah la ilaha illallah. Makbulkan doa kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.